Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi azmi bi khair. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada hari ini. Mudah-mudahan segala amal ibadat kita, segala usaha kita akan diberkati dan dirahmati oleh Allah dan diberi ganjaran yang besar di sisinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Maksudnya bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran padanya. Tuan-tuan sidang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kebiasaan kepada kita apabila masuknya bulan Ramadan, apabila tibanya bulan Ramadan, maka kita akan berusaha untuk mempertingkatkan bacaan Al-Quran kita. Kita akan berusaha untuk sentiasa bersama-sama dengan Al-Quran. Maka ini adalah satu amalan yang mulia yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sidang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai motivasi kepada kita yang sentiasa membaca Al-Quran, yang berusaha untuk membaca Al-Quran, maka saya akan bentangkan 3 kelebihan daripada sekian banyaknya kelebihan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran adalah sebaik-baik amalan, adalah sebaik-baik ibadat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadat umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tuan-tuan sidang pendengar, kita seboleh-bolehnya, paling kurang kita hendaklah menjadi orang yang belajar Al-Quran. Dan apabila kita sudah belajar Al-Quran, maka kita berusaha untuk mengajarkannya. Dan itulah yang disebut oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kita akan menjadi orang yang sebaik-baik manusia, orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Yang kedua, tuan-tuan sidang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Quran akan diberikan kebaikan berlipat kali ganda. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun wal hasanatu bi 'ashrin amsalha la aqulu alif lam mim harfan walakin alif harfan wa lam harfan wa mim harfan. Maksudnya, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka akan dicatatkan baginya kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Bayangkan tuan-tuan sidang pendengar, kita bukan membaca Al-Quran satu perkataan, kita membaca Al-Quran satu lembar, 2 lembar. Setiap lembar itu mempunyai banyak perkataan, dan setiap perkataan itu mempunyai banyak huruf. Maka bayangkan
berapa banyak kebaikan, berapa banyak pahala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pembaca Al-Quran. Dan kebaikan itu pula digandakan lagi kepada 10. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa bihi mahirun ma'as safaratil kiramin bararah, walladhi yaqra'uhu wa yuta'ti'u fihi wa huwa syaqul lahu ajran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia itu mahir, maka dia bersama-sama dengan malaikat safarah kiramin bararah. Manakala orang yang membaca Al-Quran tetapi dalam keadaan tergagap-gagap, tersangkut-sangkut kerana payahnya lidah untuk menyebut, maka sesungguhnya orang itu mendapat 2 kebaikan. Yang pertama, dia mendapat pahala kerana kecintaannya, kegemarannya untuk membaca Al-Quran. Dan yang kedua, kerana susahnya ia membaca Al-Quran tetapi ia tetap membaca Al-Quran. Itulah galakan yang Nabi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita, supaya kita sentiasa bersama dan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, sedang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran akan diangkat darjat pembaca dan juga kedua ibu bapa pembaca Al-Quran itu, disebabkan kerana Al-Quran itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Al-Quran wa 'amila bihi albasallahu walidayhi tajan yawmal akhirah dawuhu ahsana min dawi syamsi fi baitin min buyutid dunya law kanat fihi ma zannak fama zannakum billadhi amila bihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu, maka Allah akan memakaikan kedua ibu bapanya mahkota pada hari akhirat nanti, yang mana cahaya daripada mahkota tersebut jauh lebih indah daripada cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah di muka bumi ini. Dengan itu, apa yang kamu sangkakan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa pandangan kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang balasan orang yang membaca Al-Quran? Tentu sekali balasannya adalah besar sekali. Sekiranya balasan kepada ibu bapa pembaca itu dikurniakan dengan mahkota, maka orang yang membaca itu insya-Allah Tuhan akan kurniakan dengan selebih-lebihnya kurniaan. Jadi tuan-tuan sidang pendengar muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kelebihan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka dengan 3 kelebihan yang saya sebutkan itu menjadi kegembiraan kepada kita, dan kita berusaha untuk sentiasa bersama-sama dengan Al-Quran. Bukan sahaja pada bulan Ramadan ini, maka kita seharusnya meneruskan kebersamaan kita, kecintaan kita kepada Al-Quran pada bulan-bulan yang seterusnya selain daripada bulan Ramadan. Sekadar itu dahulu, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.